Berjumpa kita kembali dalam Detik Perpaduan Bahasa Melayu Tahun 5. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Objektifnya, murid diharap dapat menceritakan maklumat yang didengar, ditonton dan dibaca berdasarkan kemahiran mendengar dan bertutur. Mari kita baca buku teks Bahasa Melayu Tahun 5, tajuknya Detik Perpaduan. Cikgu Julia dan murid-muridnya di dalam bilik tayangan. Di situ, mereka menonton video dan berbincang tentang video tersebut. Gambar yang pertama memaparkan tentang perayaan kaum Melayu. Detik perpaduan berlaku apabila masyarakat berbilang kaum bersama-sama meraihkan perayaan sesuatu kaum. Contohnya, di majlis rumah terbuka Aidilfitri. Manakala gambar yang kedua pula memaparkan masyarakat Cina yang menyambut Tahun Baru Cina. Cikgu harap anak-anak murid dapat fokuskan pada gambar dan juga isi penting yang diberi sebab dia ada kaitan. Gambar yang ketiga memaparkan tentang situasi gotong royong. Apakah isi penting yang diberi? Aktiviti kemasyarakatan, rakyat pelbagai kaum, bergotong royong. Manakala gambar yang keempat pula, isi penting yang diberi ialah kawalan keselamatan, kawasan perumahan. Yang ini kita panggil rukun tetangga dan sebagainya. Biasanya di bandar-bandar dan juga di kampung masih ada lagi setengah tempat yang mengamalkannya. Gambar yang kelima, gambar pemain bola sepak negara kita ataupun dikenali pasukan negara kita, Harimau Melaya. Apa isi penting yang diberi? Pemain berbilang kaum, bertanding dalam acara sukan dan kerjasama. Manakala gambar yang keenam, gambar bendera Malaysia jalur gemilang, orang ramai di stadium dan sebagainya. Apa dia? Sokongan padu martabatkan Malaysia. Tidak kira siapa pemain kita. Contoh dalam badminton, kita ada Lee Chong Wei satu ketika dulu. Semua bangsa di Malaysia memberikan sokongan kepada beliau hingga beliau bergelar antara pemain yang terbaik di dunia. Gambar yang ketujuh dan gambar yang ke-8 tidak diberikan isi penting. Cikgu harap anak-anak murid boleh fikirkan. Gambar yang ketujuh memaparkan situasi kanak-kanak, khususnya murid-murid sekolah bekerjasama. Kalau di situ ada laptop, mereka sedang mencari maklumat dan berkongsi maklumat. Manakala gambar yang ke-8, gambar tarian, pelbagai kaum mengambil bahagian dalam acara tarian. Orang Melayu boleh belajar tarian Cina, orang Cina boleh belajar tarian Inang dan sebagainya. Berdasarkan apa yang dipaparkan melalui gambar dan isi penting, situasinya di sekolah. Ini kamu kena lengkapkan dialog yang tidak lengkap. Ada gambar bibir dan sebagainya. Di sekolah, apa yang berlaku? Farisha, ceritakan kisah detik perpaduan di Malaysia yang kamu tonton kepada kawan-kawan. Kisah detik perpaduan, apakah jawapan yang sesuai? Yang kedua, mengapakah kita perlu memupuk perpaduan dalam kalangan murid? Mengapa dia nak tahu? Sebab dia, kita perlu memupuk perpaduan kerana, apakah jawapan? Fikir-fikirkan. Dan yang terakhir, apakah aktiviti perpaduan yang berlaku di sekeliling kamu selain yang kamu tonton dalam video? Yang tonton dalam video itu sebahagian. Apa lagi yang terfikir? Antaranya dialog yang tidak lengkap, selain aktiviti perpaduan dalam video, ada lagi. Fikir-fikirkan apakah jawapan yang sepatut untuk melengkapkan dialog di antara murid dan guru. Sebagai latihan pada hari ini, anak murid dikenaki melengkapkan dialog di antara Cikgu Julia dan Farisha. Cikgu harap anak-anak murid telah pun bersedia untuk sesi perbincangan jawapan pada hari ini. Ini merupakan sebahagian ataupun contoh jawapan. Jika ada jawapan lain yang sesuai, tidak ada masalah. Boleh digunakan sebab tempat kosong. Apa saja yang boleh diterima. Kecuali objektif. Kalau A, A lah. Kalau jawapan dia D, D lah. Tapi kalau tempat kosong, apa saja boleh. Jangan biarkan kosong. Kita tengok dialog yang pertama. Cikgu Julia kata, Farisha, ceritakan kisah detik perpaduan di Malaysia yang kamu tonton kepada kawan-kawan. Apa kata Farisha? Kisah detik perpaduan di Malaysia yang saya tonton ialah Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri dan Tahun Baru Cina. Aktiviti bergotong royong dan kawalan keselamatan yang melibatkan pelbagai kaum, pemain bola sepak dan atlet negara serta murid-murid sekolah pelbagai bangsa. Itu kata Farisha. Seterusnya Cikgu Julia bertanya,
Mengapakah kita perlu memupuk perpaduan dalam kalangan murid? Apa kata Farisha? Kita perlu memupuk perpaduan kerana semangat perpaduan perlu kekal subur untuk menjamin penduduk di Malaysia yang pelbagai kaum dapat hidup harmoni dan saling menghormati. Kita kena saling menghormati antara satu sama lain. Seterusnya, Cikgu Julia bertanya, apakah aktiviti perpaduan yang berlaku di sekeliling kamu selain yang kamu tonton dalam video? Apa kata Farisha? Selain aktiviti perpaduan dalam video, perpaduan boleh terjalin semasa aktiviti kebudayaan masyarakat majmuk, semasa sambutan Hari Kebesaran Negara atau semasa aktiviti majlis kerajaan seperti majlis jemputan kenduri perkahwinan. Itu jawapan Farisha. Ada lagi faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi untuk mewujudkan aktiviti perpaduan, terutamanya penduduk di kawasan taman yang ada pelbagai kaum Melayu, Cina, India dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, berdasarkan tajuk yang kita pelajari pada hari ini iaitu detik perpaduan. Masyarakat Malaysia yang unik ini memerlukan perpaduan untuk kita terus maju ke hadapan. Kita tidak mahu detik yang tidak kita ingini, seperti tragedi 13 Mac berulang kembali. Jadi sama-samalah kanak-kanak khususnya murid-murid sekolah pelajar yang boleh dilentur. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kita makan bersama, main bersama walaupun kita daripada bangsa yang lain. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Bye.